Assalamualaikum dan selamat kembali ke Gear. Hari ini kita buat satu lagi senarai. Senarai apa? Yalah, maklumlah sekarang ni ramai kita yang mungkin gaji tinggal separuh ataupun pendapatan daripada perniagaan kita berkurangan. Jadi mungkin ramai antara kita nak mengurangkan perbelanjaan bulanan kita. Dan salah satulah cara untuk kita mengurangkan perbelanjaan bulanan ialah dengan mengurangkan pembelanjaan kereta kita. Dan antara perbelanjaan yang paling besar untuk kita ialah bayaran bulanan, iaitu mungkin sekecil RM300 ataupun mungkin sebanyak sampai beribu-ribu lah, ikutlah kita apa yang kita belikan. Jadi cara yang terbaik untuk kita mengurangkan perbelanjaan bulanan kereta kita ialah dengan menjual kereta yang kita ada dan membeli sesuatu secara tunai. Kalau geng-geng kayangan mungkin mereka berkata kita boleh beli kereta cash kalau bawah RM50,000. Tapi untuk orang-orang macam kita lah kan, saya rasa kalau kita nak beli cash, ini senarai 5 kereta bawah pada RM5,000. Sebab apa? RM5,000 tu ialah duit untuk beli kereta. Lepas tu kena ada lagi mungkin dalam lagi RM5,000 untuk membolehkan kita nak baik pulih kereta tu, menjadikan ini elok balik untuk boleh kita bertahan selama beberapa tahun lagi tanpa pening-pening kepala. Betul tak? Kan? Kereta-kereta ni basically kita cari dalam laman sesawang jual kereta lah. Ada macam-macam yang ada. Ini antara yang kita jumpa. Tak adalah kita cari secara nak cari sampai betul-betul. Ini secara guide lah. Maksudnya guide dari segi model, dari segi jenama, dan juga lebih kurang tahun apalah yang kita boleh dapat. Kita mulakan dengan salah satu kereta yang paling popular sekali di pasaran terpakai, iaitu Proton Saga. Yang ini yang terakhir sekali lah, version LMST. LMST ni kalau awak tak biasa, yang kotak-kotak tu punya kereta kebal tu. Jadi kereta yang kita jumpa hari ni ialah kereta tahun 2008, kereta warna hitam. Ditulis kat sini Lady Owner, Subaru Seat, Power Steering, Iswara 1.3 S. Lepas tu ada SE, Sporty, Powerful, Fuel Saving, Promotion. Okey, itu dia punya tulis dekat atas demi iklan lah. Basically kereta ni kereta tahun 2008, Saga LMST, harga dia RM4,999. Dan ditulis kat situ mileage 95 hingga 100,000 km. Typically lah secara umumnya setiap pemandu di Malaysia ni purata kita memandu lebih kurang dalam 20 hingga 25,000 km setahun. Jadi untuk kereta yang dah berumur ini berumur 12 tahun kali dengan 20, lebih kurang 240,000. Jadi maksudnya di sini bila dia tulis antara 95 hingga 100,000 km, kita tak boleh percayalah. Jadi saya tak akan percayalah. Kalau awak percaya tu terpulanglah pada masing-masing. Tapi kita boleh periksa benda-benda ni. Salah satu cara untuk kita periksa mileage ni, kita tengok kerusi sebenarnya. Kalau kerusi pemandu tu dah sengit dah, dan problem lah, kita tahulah kereta ni kereta high mileage. Tapi untuk kereta ni masalahnya seat dah tukar, seat Subaru, maksudnya seat baru. Jadi kita tak tahu seat tu rupa dia macam mana, seat asal dia. Kita boleh tengok seat belakang, tapi seat belakang ni dia kadar penggunaan dia kurang daripada seat depan lah. Dia tak sama dengan seat pemandu. Seat pemandu tu yang akan menunjukkan kadar penggunaan yang paling tepat sekali. Tapi sekarang seat tu dah tak ada. Jadi apa kita nak tengok? Kita boleh tengok pedal. Jadi pedal dia, kereta ni kereta manual. Jadi kalau kereta manual tu, kita boleh tengok dia punya pedal clutch dengan pedal minyak. Pedal clutch tu kalau dah haus habis dah, langsung dah tak ada dah kat getah tu, ada bunga-bunga dia dah habis, ataupun kalau dia logam, cat semua dah haus, kereta tu maksudnya dah memang mileage tinggi lah, lebih pada 200,000 km lah, 200-250,000 km. Dah memang garanti lah pedal tu dah haus habis dah. Kalau kata kita tengok pedal tu baru ganti, dan kita susah sikit nak check. Tengok steering pula. Steering macam mana rupa. Kalau steering tu, walaupun steering tak kira lah sama ada steering berbalut kulit ataupun steering plastik asal, kalau dia dah licin, dah berkilat, maksudnya kereta tu juga kereta high mileage. Lagi satu benda kita nak tengok, senang je, kepala gear. Sama juga, kalau kepala gear tu dah licin, dah berkilat, dan kita tahu kereta tu, dia punya pembatuan dia dah lebih pada 150,000-200,000 km. Itu dah memang dah garanti lah. Kalau tidak, tak akan boleh jadi berkilat macam tu. Pasal benda tu dia haus bila kita gunakan, tu pasal jadi licin, dia jadi berkilat dan kena peluh, kena minyak badan kita. Jadi itu satu yang pertama sekali kita kena tengok dia punya mileage lah. Dan dia orang selalunya tak begitu ikhlas lah dengan dia punya mileage. Yang kedua pula. Yang kedua masih lagi Proton. Kita tengok ini adalah Proton Wira 1.5 GL, kereta tahun 1997. Lama sikit ni. Hak ni dah 23 tahun umur. Tapi harga masih lagi RM4,300. Jadi Wira ni dia lebih nilai harga dia bertahan sikit lah, lebih daripada Iswara tadi ataupun Saga LMST tu. Disebabkan mungkin kerana design asal tu masih lagi design asal Mitsubishi, dan masih lagi boleh dapat barang-barang Mitsubishi kalau kita nak tukar apa-apa pun. So ini mungkin menyebabkan ini masih lagi lebih popular, dan juga of course Wira dia punya harga asal dia pun lebih tinggi
tinggi dan dia punya dalam pun lebih mewah dan lebih kemas. Jadi itu antara salah satulah sebab kenapa Proton Wira ni harga dia masih lagi lebih pada RM4,000 lah walaupun dah umur 23 tahun. Yang ni juga kita tengok dia katakan dia punya mileage dia antara 170 hingga 175,000 kilometer lah. Jadi untuk kereta yang berumur lebih 20 tahun ni, 23 tahun, saya rasa mileage dia lebih dekat kepada 500,000 kilometer lah. Jadi apa pun boleh tengok, lagi sekali tengok, periksakan. Jadi walaupun kereta tu kita tengok dia mempunyai umur yang lanjut dan mileage yang tinggi, tak semestinya kereta tu tak elok. Pasal ada orang yang pandai jaga kereta. Jadi walaupun kereta dia mileage tinggi, masih lagi elok dan masih lagi sedap dibawa. Jadi antara benda-benda yang kita boleh periksa ialah kita tengoklah macam mana rupa enjin bay dia. Kalau enjin bay tu berjaga, kemas dan bersih, wire semua teratur, tak ada wire-wire yang dah pecah-pecah, kita buka dia punya radiator cap, tengok radiator tu. Kalau dalam tu air dan berkarat, memang orang tu kurang jaga kereta lah. Kalau dalam tu masih lagi menggunakan coolant dan tak ada karat, dan itu seorang yang memang jaga kereta dan memang boleh kita tengok, fikirkan untuk beli kereta dia. Selalunya coolant tu dia orang tak tukar lah. Kalau dia orang tukar pun dia orang mungkin flush sikit tapi masih tak letak coolant lah, pasal coolant tu agak mahal lah. Kalau buka tengok dalam tu masih lagi coolant lepas 200,000 km, 300,000 km, memang orang tu memang dia jaga kereta dia. Juga kita boleh tengok benda-benda macam dekat dia punya pintu, scuff plate tu. Kalau scuff plate tu tak teruk sangat rupa dia dan memang dia jagalah, orang ni kemas, cermat dan teliti orangnya. Dan kalau ada receipt servis lengkap dan kereta tu walaupun high mileage pun kita boleh terima lagi, boleh pakai lah. Dan kita juga kena tengok benda-benda macam suspension bushing kan. Kalau kita dapat pandu kejap, kita rasa, kita tengok gegaran dia macam mana. Tak, bukan satu kerosakan yang fatal, tapi kita kena tengok apa-apa benda kekurangan pada kereta yang kita nak beli tu, kita simpan so that bila kita nak tawar-menawar nanti kita boleh cakap, tapi okey, kereta ni dia punya steering macam ni, saya rasa lower arm bushing dah haus, ini nak kena ganti, tie rod dah nak habis, damper dah nak habis. Jadi kena tahu macam mana nak periksa benda-benda ni semua. Tahu kan macam nak tekan check damper kan, tekan, tengok dia naik sekali, kalau dia bergalon-galon maknanya damper dah nak habis, itu pun nak kena belanja duit juga. Yang ketiga, ini ialah Proton Wajar tahun 2001. Jadi dalam 3 kereta ni, ini yang saya tak berkenan sekali. Tapi saya tunjukkan juga kerana satu harga dia 3,900 ni memang murah daripada yang lain, walaupun dia punya 1.6. Tapi Wajar ni memang dia punya demand ni kurang sikit sebab mungkin pertama sekali susah dapat barang nak bikin lah. Tapi Wajar ni dah dibikin. Bikin maksudnya body kit lah. Body kit, side skirt, bumper baru, bumper belakang, depan baru rasanya lah. Belakang saya tak nampak macam bumper depan baru. Jadi bila kereta ni dah tukar bumper body kit macam ni, jadi kita sukar nak tengok apa kalau ada accident damage ke, kita tak tahu adakah tukar bumper ni sebab accident atau sebab apa. Dan maksudnya nak kena buka bonnet, kena check, tengok tanda-tanda sama ada kereta tu dah ada accident ataupun tidak. Jadi kalau boleh lah, bila-bila kereta murah-murah macam ni, elok lah kalau kita ada kawan yang cekap sikit, mungkin ada pomen kawan kita ke, bawa pergi tengok. Tapi kalau tak ada masa, mungkin dia pun sibuk, untuk check bodywork lah, terutama sekali bawa magnet kecil dan check je bodywork, letak kat body tu. Kalau dia melekat, dia semua elok, dan okey. Kalau ada tempat setengah melekat elok, setengah tempat tak melekat, maksudnya simen banyak. Bila simen banyak tu senang je, maksudnya satu, dia tak tukar original panel baru, dia ketuk, dan bila dia ketuk, dia buat kerja yang tak bagus, tu banyak simen kena letak. Kalau dia buat kerja elok, simen tu tak banyak sangat. Yang ni juga dia punya mileage, dia kata 150,000 untuk kereta yang berumur 19 tahun. Saya rasa lebih hampir kepada 2 kali ganda lah, ataupun lebih pada 2 kali ganda daripada 150,000. Dan nak tahu tak antara trik-trik dia orang ialah dia orang letak gula dalam minyak enjin. Dia mengubah kelikatan tu. Bila minyak enjin tu macam pekat sikit, jadi gegaran tu rasa macam kurang, jadi enjin tu bunyi sedap. Tapi bila kan kita dah pakai, kita dah tukar, dia gegar, dia datang balik, jahanam dia sama je lah. And of course bila test kita tengok rev sikit, bila boleh bawa rev kan sikit, G1, G2 tu naik kan RPM tu lebih 3,000 sampai ke 4,000. Lepas tu bila tukar gear tu, tengok kat belakang, cermin belakang keluar asap putih tak? Kalau keluar asap putih, maksudnya piston ring dah habis, tak payah belilah kereta tu, carilah kereta lain. Itu 3 ialah Proton. Pro 2 tak ada dalam senarai ni, saya minta maaf. Kenapa Pro 2 tak dalam senarai ni? Sebab saya rasa mungkin Pro 2 popular lah. Jadi sekarang kita teruskan kepada 2 lagi kereta jenama bukan kebangsaan. So, dua-dua ni daripada Korea lah sebenarnya. Jadi yang pertama ni ialah Hyundai Elantra 1.8 sedan. Ni kereta ni saya suka juga sebab ianya memang agak terkenal. Kalau kita tengok di luar negara, di Timur Tengah ke, di Russia, banyak kereta ni dan nampak macam tahan lah. Dekat US pun nampak banyak kereta ni yang dah berumur masih lagi ada di atas jalan raya. So nampaknya macam dia boleh tahan lah. Lasak jugalah kereta ni. Cuma reka bentuk dia tu saya kurang rasa cantik lah kereta tu. Dan kereta yang kita dapat ni ialah 1.8
tahun 2005 pada harga RM4,200. So kiranya ni antara kereta yang paling baru yang ada dalam senarai kita hari ni, dan juga 1.8 lah, bawah daripada RM5,000. So kereta ni pun masalahnya dia kata mileage 145 hingga RM150,000. Jadi untuk kereta yang berumur 15 tahun dia melebihi 300,000 kilometer lah pada saya. Jadi ini menyebabkan lagi sekali kita kena periksa lah apa yang perlu kita periksa. Pasal kereta-kereta daripada Korea ni, dia harga dia jatuh cepat sikit daripada kereta daripada Jepun, terutama sekali kerana dua faktor lah. Mungkin dia kurang tahan, dan dua spare part kurang sikit nak dapat lah, dan juga bahan-bahan untuk bikin pun kurang sikit lah. Kereta Jepun macam-macam barang kita boleh beli untuk modify, untuk memperbaiki dan untuk menambah baikkan kereta. Untuk kereta Korea ni kurang sikit lah. So selalunya kita boleh nak cari barang-barang biasa, ganti kosmetik mungkin lebih sukar lagi dengan cari kedai potong. Tapi kalau kereta Jepun, barang-barang kosmetik pun masih lebih senang lagi kita nak cari. Tapi apapun, ini satu pilihan yang bagus juga, yang 1.8 sedan untuk harga RM4,200. Dan yang terakhir sekali ialah Kia Spectra. Yang ini 1.6 LS. Kereta ni kereta tahun 2003, harganya RM4,000. Jadi kalau saya tengoklah, nak bandingkan antara dua ni tadi, yang Hyundai itu nampak macam lebih bagus lah, RM200 ekstra dapat kereta yang 2 tahun lebih umur dan 200cc lebih besar enjin. Tapi Spectra ni juga popular. Secara kebentuk dia saya rasa mungkin lebih cantik lah daripada yang Hyundai Elantra tu, dan juga ini lebih besar sikit daripada Hyundai Elantra tu. So oleh itu saya rasa mungkin ini juga menjadi pilihan setengah-setengah orang lah. Lagi sekali yang ini dia punya mileage tu lagi optimistik lah, dia kata 125 hingga 130,000 km. So kereta-kereta ni semua kena periksa dengan betul sebelum kita ambil, dan kena ingat harga ialah harga, kemudian kita kena ada juga duit asing untuk kita baik pulih kereta tersebut. Jadi untuk beli kereta RM5,000 kena ada antara 3 hingga RM5,000 lagi untuk baik pulih kereta tu menjadi kereta yang cantik kembali. Ni maksudnya kalau awak jual kereta awak dapat ada keuntungan mungkin dalam RM10,000 kan. Kalau biasa kita dump RM10,000, RM15,000 ni masuk beli kereta baru, RM10,000 tu kita pecahkan dua. Jadi kita boleh beli cash harga RM5,000 sehingga ke maksimum RM7,000, dan selebihnya kita kena simpan untuk baik pulih balik kereta yang tadi tu. Jadi masa nak membeli tu kena betul-betul perhatikan dan tengokkan, dan fikirkan balik juga, jangan kita beli kereta yang terlalu murah dan juga tapi maintenance dia mungkin mahal. Jadi saya tak ada sebut Honda, saya tak sebut Toyota, saya tak sebut Nissan, sebab untuk kereta-kereta ni mungkin yang lebih tua lagi. Tapi itu pun tak ada masalah sebenarnya. Mungkin awak dapat kereta tahun 1990-an pun daripada Toyota, daripada Honda, daripada Nissan, mungkin jauh lebih tua daripada kereta-kereta yang saya sebutkan. Tapi kereta-kereta ni mungkin maintenance dia lebih senang dan lebih mudah. Ini semua sebenarnya terpulang pada masing-masing, kebijaksanaan masing-masing, cita rasa masing-masing. Yang penting kita boleh kurangkan kos dan perbelanjaan bulanan kita. Okey? Kalau awak dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan kalau suka tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau belum subscribe, tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapat maklumat terkini bila kita buat naik video baru. Kita jumpa lagi. Terima kasih.